Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid Karyah Bangi, ahli tuan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah dalam ruang dan kesempatan yang ada ini, saya akan menyambung perbincangan berkaitan kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang disusun dan dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Kita sedang membincangkan tajuk peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum berlakunya peperangan Badar. Seperti yang kita bicarakan sebelum ini, walaupun sebuah negara telah pun tertegak di Madinah yang dipimpin oleh umat Islam, yang kita sebut sebagai sebuah negara Islam, musyrikin Mekah, musuh, masih tetap merancang untuk menggaguh-gugat, menghalang, malah mereka merancang untuk menyerang orang Islam, untuk melemahkan orang Islam. Pelbagai cara yang telah mereka lakukan tetapi tidak berjaya. Dan sehinggalah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat mengizinkan untuk umat Islam berperang, iaitu ayat surah Al-Hajj ayat 39, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, makna musuh yang datang nak perang, orang Islam boleh lawan perang mereka. Kerana sesungguhnya mereka telah dianiayai, orang Islam yang diserang, yang ada golongan yang menceroboh untuk membunuh orang Islam. Allah benarkan untuk lawan semula secara peperangan. Ayat ini ada dua pandangan lah. Ada yang mengatakan diturunkan di Makkah, tapi pandangan yang lebih kuat adalah ayat ini diturunkan di Madinah, mengizinkan orang Islam berperang apabila mereka diserang. Ayat ini menjadi satu persiapan awal kepada Rasulullah dan umat Islam ke arah menempuh peperangan. Dan baginda telah mengatur beberapa strategi. Pertamanya, Nabi SAW telah melakukan perjanjian kerjasama dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan laluan pedagang musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni bila mereka nak berdagang, mereka akan lalu di laluan-laluan, jalan-jalan dagangan di pesisiran Madinah itu untuk pergi ke Syam. Jadi Nabi SAW mengambil strategi awal untuk membina hubungan dengan kabilah-kabilah yang ada di jalan-jalan ini, membuat perjanjian-perjanjian supaya perjanjian kerjasama, supaya nanti bila berlaku sesuatu, kabilah-kabilah ini akan bersama dengan Rasulullah SAW. Ini kita lihat kebijaksanaan Rasulullah melihat jauh, bukan sekadar kita bila diizinkan perang langsung kita asah perang, asah pedang perang tu, tidak. Nabi melihat strateginya bagaimana. Yang kedua, yang ni kita nak fokuskan pada kali ini, Nabi menghantar berlakunya ghazwah dan sariyah. Ghazwah adalah operasi ketenteraan yang disertai oleh Rasulullah SAW, manakala sariyah operasi ketenteraan yang tidak disertai oleh baginda. Maknanya sahabat yang mengepalai operasi tersebut. Operasi-operasi ini bertujuan untuk meninjau, melihat jalan perdagangan itu. Maknanya sekiranya ada rombongan dagangan dari Makkah, golongan musyrikin, melalui jalan tersebut, maka umat Islam akan menyekat. Umat Islam sebenarnya mereka teraniaya, golongan muhajirin. Mereka ada harta, mereka ada rumah, mereka ada banyak yang mereka dilarang untuk membawa ketika peristiwa hijrah. Harta mereka dirampas, ditahan di Makkah. Jadi tindakan untuk menyekat rombongan dagang ini bukanlah satu tindakan yang
kita kata tidak ataupun melampau-lampau menzalimi golongan musyrikin, kerana ia satu tindak balas kepada harta umat Islam yang disekat, ditahan di Makkah itu. Maka tuan-tuan, berlakulah beberapa ghazwah dan sariyah sebelum berlaku peperangan Badar. Mungkin kita tidak akan detailkan semuanya, tapi kita akan pergi sekali lalu dan kita akan lihat selepas ghazwah dan sariyah itu apa yang berlaku. Antaranya seperti yang disebut, iaitu sariyah Saiful Bahar. Ini sariyah yang pertama, operasi ketenteraan yang pertama, yang dikepalai oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita sebut sariyah, Nabi tak ikut serta, tapi Nabi hantar sahabat sebagai Nabi menghantar sahabat untuk mengepalai operasi ketenteraan tersebut. Maka ia berlaku pada bulan Ramadan 1 Hijrah. Dalam rombongan mereka bertujuan untuk menyekat rombongan dagangan Quraisy yang datang dari Syam. Maknanya dari Syam nak balik ke Mekah. Maka operasi ini bertujuan untuk nak menyekat rombongan dagangan tersebut. Dalam rombongan itu ada Abu Jahal bin Hisham bersama 300 orang lelaki. Berlaku pertembungan antara pasukan Islam dan pasukan Abu Jahal bin Hisham. Walau bagaimanapun tidak berlaku peperangan, kerana salah seorang dari kalangan mereka bernama Majdi bin Amru al-Juhani, dia bertindak sebagai orang tengah sebab dia baik dua-dua orang. Dia baik pihak ni, dia baik pihak ni. Maka dia bertindak sebagai orang tengah untuk menghalang daripada berlakunya peperangan. Akhirnya tidak berlaku peperangan. Dan syariah yang kedua adalah syariah Rabi'. Syariah ini berlaku pada bulan Syawal tahun juga pertama Hijrah, yang dipimpin oleh Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris bersama 60 orang muhajirin yang berkenderaan. Ya. Mereka telah terserempak dengan Abu Sufyan yang membawa bersamanya 200 anggota di Batni Rabi'. Kat tempat nama Rabi' itulah. Kedua-dua pihak saling berbalas panah, tetapi tidak berlaku pertembungan. Makna panah memanah daripada jauh dan tidak berlaku pertembungan. Cuma unik dalam syariah ini, ada dua orang yang mengikut rombongan dagangan Abu Sufyan itu telah menyertai umat Islam, iaitu Al-Miqdad dan juga Utbah. Sebenarnya kedua-duanya ini telah pun Islam di Makkah, cuma mereka tidak menyatakan keislaman mereka dan mereka mencari jalan macam mana nak pergi ke Madinah. Akhirnya mereka mengikut rombongan dagang Abu Sufyan. Jadi dalam pertemuan itu dua orang ni menyertai orang Islam, umat Islam. Baik, yang ketiga operasi Sariyah Al-Kharrar yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas bersama 20 anggota berkenderaan untuk menyekat rombongan dagangan Quraisy. Operasi-operasi ini nak sekat rombongan dagangannya. Juga tidak berlaku peperangan kerana apabila rombongan ini sampai di Kharrar, ni nama tempatnya Al-Kharrar, pada pagi Khamis, mereka mendapati rombongan dagang telah pun berlalu sehari sebelumnya. Maknanya tak bertembunglah rombongan dagang Quraisy Mekah. Dan yang keempat adalah Ghazwah Al-Abwa ataupun Hudan. Ini disertai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri keluar dalam ghazwah ini, sebab itu disebut ghazwah. Dan ketika Rasulullah keluar, Rasulullah melantik Sa'ad bin Ubadah untuk memangku sebagai ketua di Madinah. Okay. Turut bersama baginda adalah 70 orang lelaki muhajirin dengan tujuan menyekat rombongan dagang Quraisy. Apabila sampai di Udan, mereka gagal menemui apa-apa, makna tak berlaku jugalah. Namun Nabi mengambil kesempatan bila sampai di situ untuk mengadakan perjanjian dengan ketua Bani Damrah. Nabi buat satu perjanjian. Inilah kita lihat bagaimana hebatnya politik baginda sallallahu alaihi wasallam, siasah baginda membina kekuatan yang mungkin orang tidak melihat
tidak dapat membaca strategi itu, tapi Nabi melihat akan datang. Dan inilah kita panggil ghazwah yang pertama yang disertai oleh Nabi SAW, dan ianya berlaku selama 15 hari. Setiap ghazwah Sariyah ni membawa bendera, panji. Itu pentingnya panji. Membawa panji, kebanyakannya panji yang berwarna putih, yang dipegang bukan oleh sebarangan orang. Dipegang oleh seorang yang dipercayai dan mampu mempertahankan panji tersebut. Ini kalau kita kata macam maruah dalam sebuah gerombolan ataupun pasukan tentera. Baik, sebab itu kita lihat peperangan hari ini pun masing-masing bawa panji itu, kan, sebagai satu, kita panggil simbol izzah, simbol kekuatan, keagungan, bawa bendera. Baik. Dalam isu yang kelima, operasi Ghazwah Buat, yang ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah. Sekali lagi Rasulullah SAW keluar bersama 200 sahabatnya untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang disertai oleh Umayyah bin Khalaf, bersama 200 lelaki Quraisy dan 2,500 ekor unta. Nabi sampai di kawasan yang bernama Buat ini, tetapi tidak berlaku sebarang pertembungan. Makna tak bertembung antara dua pasukan ini, pasukan dagang ini dengan pasukan Rasulullah. Seterusnya yang keenam adalah Ghazwah Safwan, berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah. Ghazwah ini berlaku kerana Qurs bin Jabir Al-Fihri bersama satu angkatan kecil tentera musyrikin telah menyerbu ladang ternak di Madinah, merampas sebagian binatang ternaknya. Ini permulaan yang mereka buat, yang tidak, golongan musyrikin ini. Mereka serbu sebuah ladang di Madinah, mereka rampas binatang ternakan, lalu baginda SAW keluar bersama 70 orang sahabat untuk mengejar mereka. Apabila baginda sampai di sebuah lembah bernama Safwan, di suatu sudut di Badar, baginda tidak dapat menjejaki Qurs dan pasukannya, lalu baginda pun pulang tanpa sebarang peperangan. Dan ada yang mengatakan ini disebut sebagai peperangan Badar yang pertama, Badar Sughra, begitulah, permulaan. Bila mereka secara terang-terang mula menyerang penduduk Madinah dan merampas binatang ternak dan sebagainya. Seterusnya yang ketujuh adalah Ghazwah Dzil Ushairah, berlaku pada bulan Jamadil Awal dan Jamadil Akhir 2 Hijrah. Rasulullah keluar bersama 150 orang. Dan ada yang menyebut kata Rasulullah keluar bersama 200 orang muhajirin. Mereka keluar dengan 30 ekor unta yang ditunggangi secara bergilir-gilir dengan tujuan untuk menyekat rombongan dagang Quraisy yang menuju ke Syam. Sebelum itu baginda mendapat maklumat rombongan itu telah keluar dari Mekah membawa harta Quraisy. Apabila baginda sampai di Dzil Ushairah, didapati rombongan itu telah pun terlepas beberapa hari. Jadi tidak berlaku juga sebarang pertembungan dan sebarang peperangan. Seterusnya yang terakhir adalah operasi Sariyah Nakhlah. Operasi ketenteraan yang Nabi tak ikut. Nabi lantik Abdullah bin Jahsh bersama 12 orang lelaki muhajirin. Setiap 2 orang bergilir-gilir menunggang seekor unta. Dalam operasi Sariyah inilah kita lihat berlaku pertembungan, dan ketika itu mereka berada di akhir bulan Rejab. Akhir bulan Rejab ni bulan haram yang tidak boleh berlaku peperangan. Jadi sahabat mereka berijtihad. Walaupun berada di akhir bulan Rejab, musuh dah ada di depan mereka. Akhirnya orang Islam menyerang rombongan tersebut. Ini adalah tindak balas daripada apa yang berlaku kepada penduduk Madinah, yang mana kita sebut tadi, ada di kalangan musyrikin yang menyerang penduduk Madinah, merampas binatang ternak. Dalam pertembungan itu, maka ada di kalangan golongan musyrikin yang terbunuh,
iaitu Amru bin Al-Hadrami, kena anak panah, mati. Dan mereka juga menawan Osman Al-Hakam dan salah seorang yang mereka target untuk mereka tangkap terlepas, iaitu namanya Naufal. Kemudian mereka bawa balik ke Madinah, bawa barang dagangan tersebut dan yang tawanan. Cuma menjadi satu persoalan bila sampai ke Madinah, sebab peperangan itu berlaku, umat Islam, tentera Islam menyerang itu dalam keadaan mereka berada dalam bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Jadi Rasulullah SAW tidak menyetujui pada awalnya tindakan mereka. Kata Nabi, aku tidak pernah menyuruh kamu berperang dalam bulan haram. Ketegasan baginda. Ini hebatnya orang Islam. Mereka ada disiplin akhlak dalam peperangan. Hatta terhadap musuh yang ditawan pun kita ada akhlak terhadap mereka. Ada peraturannya, tak boleh dibuat sesuka hati. Ini hebatnya Islam, yang tidak ada pada yang lain-lain. Rasulullah tidak setuju bagaimana serangan itu berlaku dalam bulan haram, dan baginda pun menangguhkan tindakan terhadap barang dagangan yang dibawa balik. Tak boleh nak dijadikan sebagai ghanimah ke apa, nak bagi-bagi. Nabi stop dulu, bekukan. Begitu juga dengan dua tawanan yang dapat ditawan. Bila berlaku begitu, maka timbullah bising di kalangan golongan musyrikin ni, kata-kata belakang yang mengatakan umat Islam ni tidak hormat bulan haram, kerana mereka langgar juga bulan haram. Sehinggalah Allah Ta'ala turunkan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 217 yang menjelaskan apa yang dibuat oleh golongan musyrikin tu lebih besar daripada apa yang dibuat oleh orang Islam yang di akhir bulan haram tadi. Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Mereka bertanya tentang bulan haram, adakah diizinkan berperang padanya? Ini kan orang musyrikin. Mereka mula nak memburukkan orang Islam. Tengok orang Islam ni, mereka menyerang kita dalam keadaan bulan haram tu masih lagi ada, masih berada di akhir bulan Rajab. Mereka mula bising, kita boleh perang ke? Maka Allah menjawab, qul qitalun fihi kabir. Katakanlah peperangan dalam bulan ini dosa besar, akan tetapi wasaddun an sabilillah, akan tetapi memang perbuatan tu tak betul. Allah kata tak betul, akan tetapi apa yang dibuat oleh golongan musyrikin itu lebih besar. Allah Ta'ala firman, akan tetapi perbuatan menghalang orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya dan juga perbuatan menyekat orang Islam ke Masjidil Haram serta mengusir penduduknya dari situ adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Ini jawapan yang sangat tuntas. Mereka duk cakap, bolehkah perang ni dalam bulan haram? Tak sepatutnya berlaku. Padahal apa yang mereka buat jauh lebih besar daripada peperangan yang berlaku dalam bulan haram, yang berlaku dalam operasi Sariyah Nakhlah, menjawab tentang apa yang diperkatakan oleh mereka. Maknanya apa? Maknanya memang tak boleh peperangan dalam bulan haram, namun apa yang dibuat oleh orang Islam tadi, kesilapan tadi itu lebih kecil berbanding dengan apa yang telah dilakukan oleh golongan musyrikin Mekah terhadap umat Islam, terhadap Islam. Itu jauh lebih besar. Tuan-tuan, bila mana turun ayat ini, maka Nabi membebaskan dua tawanan tersebut. Memang salah perbuatan tadi, walaupun Allah dah sebut tindakan golongan musyrikin itu jauh lebih besar dosa di sisi Allah. Pada masa yang sama, Nabi membayar diat pampasan
kepada seorang yang terbunuh dalam peperangan tersebut, syariah tersebut. Nabi bayar pampasan kepada keluarganya. Lihat, indah dah Islam, indah. Walaupun kita tahu ni orang Islam, aku pun Islam, tapi kita terikat dengan peraturan-peraturan, adab-adab, akhlak-akhlak dalam peperangan, garis panduan. Kalau salah, kita ganti rugi, padahal tu musuh yang mereka ni telah melakukan penganiayaan, banyak perkara, tetapi oleh kerana peperangan tu berlaku dalam waktu yang tidak sepatutnya, maka Nabi bayar pampasan kepada keluarga si mati. Nabi bebaskan tawanan. Ini hebatnya Nabi SAW, seorang pemimpin yang sangat adil, dan itulah hebatnya Islam. Dan itulah tuan-tuan, Sariyah dan Ghazwah yang berlaku sebelum peperangan Badar. Tidak ada satu pun yang menyebabkan berlaku rampasan harta dan pembunuhan kecuali yang berlaku di akhir tengah yang tersebut. Baik. Apa yang berlaku itu menyebabkan golongan musyrikin Mekah ni rasa takut. Mana umat Islam betul-betul bersedia di Madinah. Mereka tak boleh buat sesuka hati, dan perasaan marah mereka tu meluap-luap. Tak boleh jadi dah ni. Tak boleh jadi dah. Mereka kena ambil satu keputusan, satu tindakan yang lebih drastik ke atas orang Islam di Madinah. Baik. Sementara itu di pihak orang Islam pula, Allah telah mewajibkan mereka berperang. Selepas peristiwa operasi Abdullah bin Jahsh pada bulan Sya'ban dan 2 Hijrah, Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, sehinggalah akhir ayat 193 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala firman, dan perangilah mereka kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Dan perangilah mereka kerana menegakkan agama Allah, akan perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Perangilah kerana menegakkan agama Allah akan orang yang memerangi kamu, dan jangan kamu menceroboh, yakni memulakan peperangan, menyerang ke kawasan orang terlebih dahulu. Tidak. Baik. Dan ayat seterusnya lah, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Itu ayat-ayat sebagai satu keizinan daripada Allah untuk umat Islam selangkah lagi ke depan, iaitu berperang. Boleh memerangi musuh, tapi wala taqtadu, jangan sampai kita pergi menyerang, pergi ke tempat mereka